Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan dari Alif Shukri, di mana beliau mendedahkan ada bekas menteri ataupun Tan Sri yang berhutang kepadanya sehingga puluhan juta, dan sehingga kini beliau tidak mendapat bayaran itu. Jadi saudara-saudara, ini menjadi kecoh di media sosial dan hampir satu Malaysia digemparkan kerana berita ini. Apa tidaknya, Datuk Seri Alif Shukri membuat pendedahan, bahkan telah melihatkan ataupun memviralkan chat bersama lelaki tersebut. Namun saudara-saudara, chat itu tidak dibalas dan ini menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Saudara-saudara, akhirnya dalam satu berita susulan yang saya lihat dari Malaysia Gazette yang bertajuk kata Alif Shukri, saya tak sebut nama Tan Sri. Kenapa terasa? Wow, persoalannya siapakah Tan Sri ini? Siapakah juga bekas menteri ini yang sehingga berhutang puluhan juta namun belum dikembalikan, belum dibayar lagi hutang itu kepada Alif Shukri. Pada akhirnya, Datuk Seri Alif Shukri dengan sebuah pendedahan. Saya tak sebut nama Tan Sri, manapun awak. Kenapa terasa pedas? Sindir Datuk Seri Alif Shukri. Meskipun tidak menamakan individu berkenaan, usahawan kontroversi ini dipercayai merujuk kepada jawapan Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir. Dalam kenyataan sebuah portal, bekas Menteri Kebudayaan dan Pelancongan itu berkata, beliau menyerahkan kepada peguamnya untuk menguruskan ugutan Alif yang mendakwanya berhutang puluhan juta ringgit. Katanya lagi, beliau enggan meletakkan kedudukannya serendah usahawan kosmetik terbabit. Artikel berkaitan, Alif Shukri tuntut bekas Menteri bergelar Tan Sri bayar hutang. Pada akhirnya, mengulas jawaban itu, Alif Shukri berkata, beliau memang tidak setaraf dengan bekas menteri itu kerana merupakan anak kampung yang berasal dari Felda Ulu Banat. Beliau terpaksa menempuh kehidupan yang susah dengan menjajah di pasar, siang malam buat live TikTok untuk mencari duit. Tan Sri, kalau tak selevel, kenapa pinjam duit, lepas tu lari dari saya, tak nak turunkan diri jumpa saya? Tak selevel ya. Wahai Tan Sri, saya tak bodoh masa kita discuss meeting keliling, saya letak kamera saya. Tan Sri tak perasan sebab level Tan Sri, billion bodyguard keliling pinggang, saya anak kampung sahaja yang kais pagi makan pagi. Alif menarik perhatian netizen selepas memuat naik hantaran yang menuntut seorang bekas menteri membayar semula hutangnya yang bernilai puluhan juta ringgit. Menurut usahawan ini, beliau sudah cuba menghubungi dan menghantar WhatsApp kepada individu tersebut, namun semuanya tidak terbalas. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, pendedahan ini yang mengejutkan ramai. Kita juga tahu bahwa Datuk Seri Alif Shukri adalah seorang influencer. Jadi dalam artikel yang lain dari Malaysia Gazette, menurut Alif Shukri, Alif berkata, Tan Sri itu orang yang hebat, kenalan semua ketua polis negara, menteri-menteri, sedangkan dia hanya ikan bilis. Saya berani kerana benar. Berbagai usaha telah saya cuba berdamai dan saya cuba hubungi dia. WhatsApp dia tak balas dan dia tak angkat. Jauh sekali saya ingin malukan dia dan family dia. Saya percaya Tan Sri orang ternama, seorang billionaire, ada beribu aset di Malaysia, setakat duit saya puluhan juta, itu tak ada masalah untuk Tan Sri berikan sebab hak saya. Pelik, tak akan Tan Sri nak ambil hak saya, peniaga kecilan ini. Bayangkan Tan Sri, saya siang malam, pagi petang, saya berniaga buat live kerana kena maki, kena hina. Senang-senang Tan Sri ambil hak saya.
Jangan sampai saya hilang sabar, saya tunjuk video dan rekaman semua. Wow. Akhirnya Alif Syukri membuat pendedahan yang mengejutkan di mana beliau berkata, jangan sampai saya hilang sabar, saya tunjuk video dan rekaman semua. Adakah video dan rekaman itu adalah ketika mereka berjumpa untuk discuss tentang hutang puluhan juta tersebut. Jadi saudara-saudara, ini menjadi satu lagi perhatian rakyat Malaysia. Kita nantikan apa yang terjadi seterusnya. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tonton dan Bapak, setelah kita mendengar isu hangat lagi tentang kenyataan Tun Mahathir yang menimbulkan pelbagai reaksi bukan sahaja dari netizen, tetapi juga dari kepimpinan politik. Setelah Tun Mahathir yang mendakwa bahawa DAP akan mengugut Perdana Menteri, akhirnya ini mengambil perhatian Anthony Loke, yaitu Setiausaha Agung DAP. Di mana pendedahan ini, DAP yang menolak dakwaan Dr. Mahathir bahawa parti DAP akan menggugat kerajaan ataupun kedudukan PM Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan. Dalam artikel ataupun dalam satu kenyataan dari Anthony Loke, saya berasa amat kecewa dengan dakwaan Tun Mahathir. Kononnya DAP akan mengugut Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wow, dari mana Tun Mahathir tahu bahawa DAP akan mengugut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu yang pertama. Dan yang seterusnya pula kenyataan dari Anthony Loke yang mengejutkan. Apakah Tun sudah lupa semasa beliau menjadi Perdana Menteri 2018 sehingga 2020? Beliau didokong oleh 42 ahli parlimen DAP. Adakah DAP pernah menarik sokongan daripada beliau atau mengugut kedudukannya? Nah, Tun Mahathir perlu jawab pertanyaan dari Anthony Loke ini. Saudara-saudara, kita juga tahu setelah Tun Mahathir yang membuat kenyataan, bukan saja tentang DAP yang akan mengugut PM, akan menggugat kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ini dinafikan oleh Anthony Loke sendiri, Setiausaha Agung DAP. Adakah Mahathir boleh dikenakan saman fitnah? Adakah Mahathir boleh dikenakan tindakan? Kalau Anthony Loke akan membawakan perkara ini ya ke peringkat yang lebih serius. Di mana setelah itu kenyataan Tun Mahathir lagi yang membawa kepada penghinaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak setelah dakwa negara berbilang bangsa bertentangan perlembagaan. Dr. Mahathir hina rakyat Sabah dan Sarawak menurut artikel dari FMT, dan ini disuarakan oleh ahli parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau, di mana beliau membidas bekas Perdana Menteri Tun Mahathir susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan identiti berbilang bangsa Malaysia, menyifatkannya berbau penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur. Adakah dengan ini Tun Mahathir boleh dikenakan tindakan undang-undang? Adakah ini kita boleh kata selamat tinggal Mahathir? Kita boleh kata Tun Mahathir bakal menjadi musuh ramai orang sebab ada saja kenyataannya yang tidak dipersetujui oleh kepimpinan politik di Malaysia. Sebelum ini Anthony Loke yang bersuara yang menafikan bahawa DAP di dalam kerajaan hari ini akan menggugat kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan akan mengugut PM. Ini berkaitan pula dengan perkauman. Pada akhirnya ini mendapat perhatian ahli parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau. Beliau tidak setuju dengan kenyataan PM dan menyimpulkan bahawa kenyataan ini menghina rakyat Sabah dan Sarawak. Bahkan ini juga dinyatakan oleh ahli parlimen Tuaran bahawa Dr. Mahathir mengisytiharkan perang terhadap idea pembentukan Malaysia sebab ini berkait rapat dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963, di mana dakwa negara berbilang bangsa bertentangan perlembagaan. Dr. Mahathir hina rakyat Sabah dan Sarawak. Adakah kenyataan Mahathir ini semuanya ini hanya kenyataan yang tidak relevan?
Adakah dengan ini lebih banyak lagi pemimpin politik di Malaysia akan memusuhi Mahathir setelah kenyataan dari Mahathir ini mendapat reaksi yang negatif? Jadi saudara-saudara, adakah Mahathir boleh dikenakan tindakan? Nah, itu menjadi persoalan lah. Saya tidak tahu banyak tentang tindakan, tetapi tentang tindakan undang-undang, tapi kenyataan Tun Mahathir ini membawa kepada persepsi negatif ramai orang. Menurut Anda saudara-saudara, apakah yang mungkin berlaku kepada Mahathir? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan dari Alif Shukri, di mana beliau mendedahkan ada bekas menteri ataupun Tan Sri yang berhutang kepadanya sehingga puluhan juta, dan sehingga kini beliau tidak mendapat bayaran itu. Jadi saudara-saudara, ini menjadi kecoh di media sosial dan hampir satu Malaysia digemparkan kerana berita ini. Apa tidaknya, Datuk Seri Alif Shukri membuat pendedahan, bahkan telah melihatkan ataupun memviralkan chat bersama lelaki tersebut. Namun saudara-saudara, chat itu tidak dibalas dan ini menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Saudara-saudara, akhirnya dalam satu berita susulan yang saya lihat dari Malaysia Gazette yang bertajuk kata Alif Shukri, saya tak sebut nama Tan Sri. Kenapa terasa? Wow, persoalannya siapakah Tan Sri ini? Siapakah juga bekas menteri ini yang sehingga berhutang puluhan juta namun belum dikembalikan, belum dibayar lagi hutang itu kepada Alif Shukri. Pada akhirnya, Datuk Seri Alif Shukri dengan sebuah pendedahan, saya tak sebut nama Tan Sri, manapun awak. Kenapa terasa pedas? Sindir Datuk Seri Alif Shukri. Meskipun tidak menamakan individu berkenaan, usahawan kontroversi ini dipercayai merujuk kepada jawapan Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir. Dalam kenyataan sebuah portal, bekas Menteri Kebudayaan dan Pelancongan itu berkata, beliau menyerahkan kepada peguamnya untuk menguruskan ugutan Alif yang mendakwanya berhutang puluhan juta ringgit. Katanya lagi, beliau enggan meletakkan kedudukannya serendah usahawan kosmetik terbabit. Artikel berkaitan, Alif Shukri tuntut bekas Menteri bergelar Tan Sri bayar hutang. Pada akhirnya, mengulas jawaban itu, Alif Shukri berkata, beliau memang tidak setaraf dengan bekas menteri itu kerana merupakan anak kampung yang berasal dari Felda Ulu Banat. Beliau terpaksa menempuh kehidupan yang susah dengan menjajah di pasar, siang malam buat live TikTok untuk mencari duit. Tan Sri, kalau tak selevel, kenapa pinjam duit, lepas tu lari dari saya, tak nak turunkan diri jumpa saya? Tak selevel ya. Wahai Tan Sri, saya tak bodoh masa kita discuss meeting keliling, saya letak kamera saya. Tan Sri tak perasan sebab level Tan Sri, billion bodyguard keliling pinggang, saya anak kampung sahaja yang kais pagi makan pagi. Alif menarik perhatian netizen selepas memuat naik hantaran yang menuntut seorang bekas menteri membayar semula hutangnya yang bernilai puluhan juta ringgit. Menurut usahawan ini, beliau sudah cuba menghubungi dan menghantar WhatsApp kepada individu tersebut, namun semuanya tidak terbalas. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, pendedahan ini yang mengejutkan ramai. Kita juga tahu bahwa Datuk Seri Alif Shukri adalah seorang influencer. Jadi dalam artikel yang lain dari Malaysia Gazette, menurut Alif Shukri, Alif berkata, Tan Sri itu orang yang hebat, kenalan semua ketua polis negara, menteri-menteri, sedangkan dia hanya ikan bilis. Saya berani kerana benar. Berbagai usaha telah saya cuba berdamai dan saya cuba hubungi dia. WhatsApp dia tak balas dan dia tak angkat. Jauh sekali saya ingin malukan dia dan family dia.
Saya percaya Tan Sri orang ternama, seorang billionaire, ada beribu aset di Malaysia, setakat duit saya puluhan juta, itu tak ada masalah untuk Tan Sri berikan sebab hak saya. Pelik, tak akan Tan Sri nak ambil hak saya, peniaga kecilan ini. Bayangkan Tan Sri, saya siang malam, pagi petang, saya berniaga buat live kerana kena maki, kena hina. Senang-senang Tan Sri ambil hak saya. Jangan sampai saya hilang sabar, saya tunjuk video dan rakaman semua. Wow. Akhirnya Alif Syukri membuat pendedahan yang mengejutkan di mana beliau berkata, jangan sampai saya hilang sabar, saya tunjuk video dan rakaman semua. Adakah video dan rakaman itu adalah ketika mereka berjumpa untuk discuss tentang hutang puluhan juta tersebut. Jadi saudara-saudara, ini menjadi satu lagi perhatian rakyat Malaysia. Kita nantikan apa yang terjadi seterusnya. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.